Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Badri Syahbi Suhaimi. Nombor matrik D16108374. Grup G2, subjek Al-Quran dan Tajwid. Ingin membincangkan tajuk basmalah. Okey. Hukum dan cara bacaan al-basmalah. Okey, yang pertama, para ulama sejajar berpendapat bahawa hukum baca basmalah di setiap awal surah adalah sunat kerana tertulis padanya, kecuali surah At-Taubah. Tidak harus dimulakan dengan bacaannya kerana ia tertulis padanya dan surah ini diturunkan pada waktu peperangan. Maka memulakan bacaan dengan al-basmalah di pertengahan surah atau mana-mana bahagian ayat dalam Al-Quran sesudah awal surah hukumnya adalah sunat. Okey, di sini dia membincangkan untuk permulaan awal surah, dia dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali ayat Taubah kerana ayat Taubah ni diturunkan pada waktu peperangan. Okey. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amri zil mali la yabudu fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abdu. Artinya, setiap perkara baik yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus keberkatannya. Apabila kita tak baca bismillahirrahmanirrahim untuk permulaan bacaan surah, maka keberkatannya adalah tidak berkat. Lafaznya bismillahirrahmanirrahim, riwayat Abu Daud. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Cara membaca basmalah di antara dua surah. Okey. Jika seorang pembaca Al-Quran telah menamatkan akhir ayat sesuatu surah, kemudian hendak menyambung bacaannya dengan surah yang berikutnya dengan bacaan ayat basmalah, maka diharuskan dia membaca dengan salah satu caranya. Dia ada dua, berhenti di akhir surah. Yang pertama, berhenti di akhir surah dan berhenti pada basmalah, kemudian menyambung lafaz baru memulakan bacaan ayat surah. Okey, contoh ayat ni, inna syanikal huwal abtar, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Okey, yang kedua, berhenti di akhir surah dan menyambung bacaan basmalah dengan ayat awal surah. Inna syanikal huwal abtar, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Okey. Basmalah antara surah Al-Anfal dengan ayat Al-Taubah. Adapun bacaan antara ayat surah Al-Anfal dengan awal ayat surah At-Taubah Bara'ah yang tidak dimulai dengan tulis ayat basmalah pada permulaan, maka diharuskan membaca dengan salah satu cara berikut. Dia ada tiga, iaitu yang pertama, berhenti di akhir surah Al-Anfal kemudian menyambung bacaan dengan awal ayat surah Al-Taubah. Contohnya, inna Allah bikulli syai'in alim, bara'atun minallah wa rasulih illa allazi ahadtum min musyrikin. Yang kedua, sattah berhenti sekejap tanpa membutuhkan hafaz di akhir ayat surah Al-Anfal kemudian menyambung bacaan dengan awal ayat surah At-Taubah. Contohnya, inna Allah bikulli syai'in alim, bara'atun minallah wa rasulih illa allazi ahadtum min musyrikin. Yang ketiga ialah menyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal ayat surah At-Taubah sekalipun dengan satu nafas tanpa berhenti dan saktah. Contohnya, inna Allah bikulli syai'in alim, bara'atun minallah wa rasulih illa allazi ahadtum min
musyrikin. Permulaan surah At-Taubah tidak perlu dapat tulis ayat basmalah kerana surah ini diturunkan perintah peperangan dengan kaum kafir seperti mana yang ditegas oleh Ibnu Abbas. Saya telah bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib kerana tidak ditulis basmalah di bulan awal surah At-Taubah. Jawapannya ialah ayat Taubah ni diturunkan ketika perang, ketika melawan orang kafir. Okey, setakat ini saja untuk tajuk basmalah. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum.